mencari timba si anak dara di bawah sarang burung tempur. Salam sembah pembuka bicara, selamat datang untuk semua. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam ukhuwah. Bersyukur kita kepada Ilahi kerana dengan limpah dan kurnianya dapat kita bertemu dalam majlis forum remaja bersama saya Ihsan bin Mazlan selaku penerusi anda. Hadirin yang dirahmati sekalian, mauduk perbincangan kita pada hari ini ialah belia dan aktiviti sukarela. Menurut Kamus Dewan Bahasa dan Pustaka, golongan belia ditakrifkan sebagai golongan muda secara keseluruhan, baik lelaki maupun wanita. Manakala aktiviti sukarela pula ditakrifkan sebagai melakukan sesuatu dengan niat yang ikhlas tanpa mengharapkan apa-apa balasan. Pada masa kini, banyak pertubuhan bukan kerajaan yang terlibat dalam aktiviti sukarela ini, seperti Mercy for Malaysia, Pertubuhan Bumbung Ihsan, Refuge for Refugees dan banyak lagi. Pertubuhan ini banyak memberikan sumbangan, antaranya ialah dengan mengumpulkan dana keperluan pakaian, minuman, tempat tinggal, membantu mangsa banjir dan banyak lagi. Hadirin sekalian, sebelum kita mengupas lebih mendalam isi perbincangan kita pada hari ini, boleh kiranya kita berkenalan dengan ahli-ahli panel kita. Baiklah, di sebelah kanan saya Saudari Alia Aisyah binti Muhammad Rafizal daripada Tingkatan 5 Ibnu Majah SMK Sukamajaya. Apa khabar saudara? Alhamdulillah, sihat saudara pengurusi. Ahli panel kita yang kedua, Muhammad Zafran bin Muhammad Salim, juga daripada Tingkatan 5 SMK Sukamajaya. Apa khabar saudara? Alhamdulillah, saya baik-baik saja tuan pengurusi. Di hujung sana nampak pemalu tapi bijak berkata-kata, Saudara Muhammad Fahim Gizani bin Nur Effendi, juga daripada Tingkatan 4 SMK Sukamajaya. Apa khabar saudara? Baik, alhamdulillah. Usai salam perkenalan, berbalik kepada tajuk forum kita pada hari ini, belia dan aktiviti sukarela. Izinkan saya membuka tirai diskusi kita pada hari ini dengan mengajukan soalan pertama kepada ahli panel kita yang pertama. Baiklah saudari Alia, apakah faedah yang dapat kita perolehi apabila kita melibatkan diri dalam aktiviti sukarela? Silakan. Terima kasih saudara pengurusi atas persoalan yang sangat menarik itu tadi. Aktiviti sukarela sememangnya dapat memberi banyak impak positif kepada diri, masyarakat maupun negara. Aktiviti ini dapat mengisi masa lapang para belia dengan melakukan perkara-perkara yang berfaedah. Hal ini dikatakan sedemikian kerana sudah pasti mereka akan melibatkan diri dalam kerja-kerja amal yang dianjurkan oleh pihak kerajaan maupun pihak swasta. Tidak dapat dinafikan, mutakhir ini banyak berita di dada akhbar tentang golongan belia terjebak dengan kejahatan sosial yang semakin terusingkan seperti merempit, penyalahgunaan dadah dan banyak lagi. Isu ini sewajarnya dibendung sejak dari akar umbi lagi agar Malaysia dapat melahirkan generasi yang memiliki kepribadian yang unggul. Aktiviti sukarela ini sebenarnya mendidik kita untuk menghargai masa dengan sebaik-baiknya kerana masa itu emas. Buktinya kita dapat lihat ketika berlakunya banjir di Selangor baru-baru ini, penglibatan dari golongan belia terutamanya dari tangan mahasiswa dan juga mahasiswi dalam membantu mangsa banjir di pusat pemilihan sementara. Mereka bukan sahaja dapat menyumbang bakti, malahan mereka juga diberi mata kredit kerana terlibat dengan aktiviti kemasyarakatan. Golongan belia dari kalangan remaja juga tidak ketinggalan untuk menyertai aktiviti sukarela. Contohnya, program khidmat bantu di rumah merupakan perkhidmatan sokongan sosial yang dianjurkan oleh sukarelawan untuk membantu keluarga emas dan juga orang kurang upaya. Segala sumbangan mereka sebenarnya memberi faedah kepada diri mereka sendiri tanpa disedari. Bak kata pepatah, sambil menyelam minum air. Demikian tadi pendapat saya tentang faedah aktiviti sukarela kepada golongan belia. Terima kasih saudari Alia. Benar kata saudari sebentar tadi,
Pelibatan golongan belia terhadap aktiviti sukarela ini sememangnya dapat mengelakkan mereka daripada hanyut dalam gejala sosial yang sangat membimbangkan pada masa kini. Baiklah, mari kita dengarkan pandangan daripada ahli panel kita yang kedua tentang faedah ataupun kebaikan melibatkan diri dalam aktiviti sukarela. Silakan. Terima kasih saudara pengerusi, sidang hadirin dan ahli panel yang dihormati. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Beralih ke perspektif yang lain, penglibatan belia dalam melakukan aktiviti sukarela dapat menerapkan nilai-nilai murni di dalam diri. Apabila seseorang penuntut tersebut melibatkan diri dalam aktiviti sukarela, secara tidak langsung dapat melahirkan rasa simpati dan juga sifat tolong-menolong sesama manusia. Bukan itu sahaja, malahan ia dapat memupuk, membudayakan nilai kerjasama, melahirkan insan yang mampu mengeluarkan idea yang bernas, mengikis sifat pentingkan diri dan sekaligus dapat mengenali persekitaran masyarakat di luar sana. Sebagai contoh, pasukan Mercy Malaysia telah menyediakan bantuan makanan dan kelengkapan keluarga bagi musim sejuk di Gaza serta mengadakan program psikologi buat masyarakat sekitar pada tahun 2014. Cuba bayangkan keadaan mereka yang tidak mempunyai bekalan makanan, berada dalam kesejukan, kanak-kanak kecil menggigil kesejukan. Sudah pasti timbul rasa simpati dan ingin bangkit untuk menolong mereka, betul? Maka perasaan dan nilai yang sama akan turut dirasai oleh golongan belia yang turut turun padang bagi menjayakan misi tersebut. Nilai toleransi juga dapat dipupuk melalui aktiviti ini. Bagaimana? Semasa melakukan aktiviti ini, belia perlu berinteraksi dan menjalinkan hubungan kerjasama dengan orang lain bagi menyelesaikan sesuatu tugasan yang diberikan. Dalam konteks ini, jika semua orang tiada semangat bermuafakat dan bersikap bagai enau dalam berukar melepaskan pucuk masing-masing, saya pasti tugasan yang diberikan mungkin tidak dapat diselesaikan. Maka di sini percayalah bahawa nak tak nak di sini belia perlu bertolak ansur dan bekerjasama dengan masyarakat sekitar supaya tiada masalah yang akan berlaku. Percayalah, nilai ataupun sifat toleransi ini sangat penting dalam diri belia apabila menjejakkan kaki ke alam pekerjaan. Sesungguhnya belia dapat mempelajari serta mempraktikkan nilai-nilai murni yang dibincangkan sebentar tadi di dalam diri mereka setelah melibatkan diri dalam aktiviti sukarela. Sekian, itu pendapat saya selaku ahli panel yang kedua pada hari ini. Terima kasih saudara. Begitu hebat wacana yang dilontarkan oleh saudara sebentar tadi. Mari kita dengarkan pandangan ahli panel kita yang ketiga, masih lagi berlegar dalam soalan yang sama, iaitu faedah ataupun kebaikan dalam melakukan aktiviti sukarela. Silakan saudara. Terima kasih Tuan Pengerusi Majlis, rakan-rakan yang sungguh aktif hari ini serta hadirin-hadirat yang saya muliakan. Assalamualaikum. Pasti ramai di kalangan anda yang tertanya-tanya, apakah manfaat yang ketiga aktiviti sukarelawan yang akan kita bincangkan dalam forum kita hari ini. Baiklah, aktiviti sukarela yang ketiga, manfaat aktiviti sukarelawan yang ketiga adalah meningkatkan pengalaman dan potensi diri seseorang. Saudara-saudari, menjurus abad yang ke-21 ini, generasi muda sering dipupuk agar mencapai ataupun mempelajari benda yang baharu supaya dapat mencapai nilai tahap kematangan yang maksimum seiring dengan usia semasa mereka. Contohnya, 20 tahun sudah melibatkan diri dalam aktiviti politik dan pentadbiran. Hasilnya, golongan muda ataupun golongan belia dapat menghasilkan semangat jati diri yang tinggi dan kerjasama yang baik daripada semua lapisan masyarakat. Baik, jadi bagaimanakah perkara ini dapat meningkatkan potensi diri? Menurut Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan Universiti Sains Kebangsaan Malaysia, aktiviti sukarela dapat menambahkan keyakinan diri dan mengajarkan kemahiran yang tidak diajarkan di mana-mana institusi pendidikan seperti sekolah dan universiti.
Contohnya, pasukan rela baru-baru ini diamanahkan untuk menguruskan hal keadaan sewaktu pandemik COVID-19. Seterusnya itu menjamin individu menguasai 2 kriteria kemahiran ini. Yang pertama, berkomunikasi di khalayak ramai. Yang kedua, memimpin sesebuah organisasi ketika di dalam krisis. Bahkan, banyak lagi peluang golongan belia untuk menceburi bidang ini dan melatih mereka supaya menguasai banyak lagi kemahiran. Contohnya, Mercy Malaysia yang terlibat dalam krisis tsunami yang berlaku di Aceh pada tahun 2004. Seterusnya, Aman Palestin juga yang terlibat dalam krisis kemanusiaan yang terlibat di Gaza dan Syria. Mereka yang terlibat ini telah mengharungi detik-detik keemasan sehingga menjadi produktiviti negara yang berkualiti. Bak kata pepatah, jauh perjalanan, luas pemandangan. Terbuktilah aktiviti sukarela ini dapat meningkatkan pengalaman dan potensi diri seseorang. Maka saya serahkan semula majlis ini kepada Tuan Pengurusi Majlis. Terima kasih, Saudara Fadi. Berdasarkan pandangan ahli panel sebentar tadi, terbuktilah aktiviti sukarela ini mendatangkan banyak faedah kepada masyarakat, khususnya golongan belia. Pemuda harapan bangsa, pemudi tiang negara. Peribahasa ini jelas menunjukkan peranan golongan belia terhadap negara. Maka oleh itu, pelbagai usaha wajar dilaksanakan agar dapat menarik minat golongan belia untuk melibatkan diri dalam aktiviti sukarela ini. Saya mohon ahli panel kita yang pertama untuk memberi penjelasan. Dipersilakan. Terima kasih saudara pengurusi atas soalan yang sangat menarik itu tadi. Hari Sukarelawan Antarabangsa mestilah disambut pada tanggal 5 Disember setiap tahun pada peringkat kebangsaan sebagai salah satu alternatif untuk memberi garakan kepada golongan belia bagi menyertai aktiviti sukarela. Objektif sambutan ini adalah untuk merangsang perbahasan dasar nasional dan antarabangsa di seluruh dunia serta menganjurkan menyediakan fasiliti, menjalinkan jaringan dan mempromosikan peranan sukarela kepada semua lapisan masyarakat. Dengan adanya sambutan ini, kita sebenarnya dapat memberi peluang kepada organisasi sukarela untuk memberi kesedaran serta menyebarkan fahaman tentang sukarelawan kepada semua lapisan masyarakat. Tambahan pula, sambutan ini berperanan sebagai penghargaan yang lebih baik terhadap kekuatan sukarela. Demikian tadi pendapat saya tentang usaha yang sewajarnya dilaksanakan dengan segera bagi menggalakkan penglibatan golongan belia dalam aktiviti sukarela. Terima kasih, saudari. Mari kita dengarkan pula pandangan daripada ahli panel kita yang ketiga berkenaan tentang usaha lain yang dapat dilakukan agar dapat menarik minat golongan belia terhadap aktiviti sukarela. Silakan, saudara. Terima kasih Tuan Pengurusi Majlis. Kalau tidak dipecahkan ruyung, manakan dapat sagunya? Kalau tiada usaha, manakan dapat hasilnya? Secara praktikalnya, kerajaan hendaklah menganjurkan aktiviti sukarela atau cara yang lebih mudah menggalakkan perniagaan swasta menganjurkan aktiviti sukarela menerusi tanggungjawab sosial korporat atau CSR. Saudara-saudari, apa itu CSR? Menurut Jabatan Kebajikan Malaysia, ia adalah suatu peraturan yang dikhaskan bagi perniagaan swasta yang diluluskan antarabangsa. Maknanya, apa-apa sahaja institusi swasta wajiblah mematuhinya berdasarkan arahan kerajaan yang diberi. Jadi, contohnya bagaimana? Contohnya, Lotus Malaysia yang telah menerima arahan daripada pihak kerajaan untuk menjalankan aktiviti sukarela sewaktu bulan Ramadan yang lepas. Alhamdulillah, Lotus Malaysia telah menyediakan aktiviti sukarela dengan menyediakan juadah makan berbuka puasa untuk 30 hari bagi 500 keluarga yang mempunyai masalah ekonomi yang kian mencabar pada masa kini. Bahkan Food Aid Foundation juga turun padam untuk menghantar makanan dari rumah ke rumah golongan B40 bagi membantu insan-insan seagama kita. Bak kata pepatah, ringan sama di berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Justru itu, aktiviti
sukarela ini perlulah proaktif lagi digiatkan supaya dapat membantu insan-insan yang memerlukan dan juga dapat banyak lagi golongan belia untuk menceburi bidang yang mulia ini. Sekian, berbalik semula kepada Tuan Pengerusi Majlis. Assalamualaikum. Terima kasih Saudara Fahim. Saya sangat bersetuju berkenaan tentang tentang peranan kerajaan dalam menjayakan aktiviti sekolah ini. Baiklah, mari kita dengar pula pandangan ahli panel kita yang kedua tentang usaha yang dapat dilakukan untuk melibatkan golongan belia dalam aktiviti sekolah. Silakan. Terima kasih Saudara Pengerusi. Uslub efektif seterusnya ialah media massa perlu menjadi agen aktif dalam mempromosikan aktiviti sukarela. Secara dasarnya, media massa terdiri daripada media cetak dan juga media elektronik. Jadi, setiap NGO boleh membina iklan untuk mengajak belia melakukan aktiviti sukarela, membina poster tentang kelebihan-kelebihan menyertai aktiviti sukarela, ataupun mewujudkan laman sesawang khas bagi mengemas ini program-program yang bakal diadakan. Usaha-usaha ini lebih-lebih lagi perlu dimuat naik di media sosial, memandangkan dunia kini semuanya celik IT betul. Maka di sini kita mempunyai pelbagai kemudahan dan aplikasi yang boleh kita gunakan untuk membina poster atau iklan yang interaktif, menarik, berwarna seperti Canva, CapCut, InShot dan sebagainya. Semua medium dan karya yang telah siap disunting ini perlu disebarkan untuk dimanfaatkan dan menjadi tatapan umum di platform media massa seperti Instagram, TikTok, Twitter dan sebagainya. Secara tidak langsung, ia akan menarik minat dan juga membuka peluang kepada generasi muda untuk menabur bakti dalam aktiviti ini. Kesan efektif daripada tindakan ini juga dapat memberi remaja ataupun belia pendedahan lebih lanjut tentang aktiviti sukarela dan juga turut mengajak rakan mereka untuk menyertai dalam aktiviti yang sangat berfaedah ini. Secara kesimpulannya, saya merasakan media massa memainkan peranan yang sangat penting untuk menyebarkan dan mempromosikan aktiviti yang sangat berfaedah, iaitu aktiviti sukarela yang dibincangkan pada hari ini kepada semua golongan masyarakat, khususnya golongan belia yang bersemangat untuk membangunkan negara kita. Sekian, itu sahaja pendapat saya. Terima kasih Saudara Zafran. Baiklah, saya mohon ke semua ahli panel untuk membuat rumusan berdasarkan bual bicara forum kita pada hari ini. Dipersilakan. Konklusinya, aktiviti sukarela tidak sewajarnya dipandang rendah. Sebaliknya, semua masyarakat mestilah bergiat aktif dalam aktiviti yang sangat berfaedah ini, khususnya golongan belia yang mempunyai tenaga yang banyak untuk memberi manfaat kepada seluruh masyarakat. Oleh itu, semua pihak termasuklah pihak kerajaan maupun pihak swasta mestilah berusaha untuk menarik minat golongan belia ini bagi menyertai aktiviti sukarela yang sangat berfaedah ini. Sebagaimana sahabat ahli panel yang lain, pendapat dan pendirian atau rumusan saya serupa walaupun tidak sama. Membujur lalu melintang patah, sekali kita marah, pantang kita berundur. Sesungguhnya perjuangan memartabatkan aktiviti sukarela dalam golongan belia merupakan usaha yang sangat murni. Sekian, ayolah kita bangkit demi negara kita yang tercinta. Akhir kalam daripada saya, bukanlah mudah untuk menjayakan aktiviti sukarela ini. Namun, tak hendak 1000 dalih, tetapi hendak 1000 daya. Bagaimana sekalipun, kerjasama yang padu daripada semua lapisan masyarakat akan membuahkan hasil yang mantap. Sekian, wabillahi taufiq wa hidayah. Sekian daripada rakan-rakan kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ke semua ahli panel. Demikianlah kita telah mendengar forum berkenaan tentang belia dan aktiviti sukarela. Baiklah, diharapkan agar semua dapat memberi kesedaran berkenaan tentang kepentingan bahawa melibatkan golongan belia terhadap aktiviti sukarela ini. Baiklah,
masa sangat mencemburui kita. Diharapkan agar kita dapat bersua kembali pada masa akan datang. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.